Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk ketagihan internet. Kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya, Nur Akilah, Nur Fazira, Nur Irdina, Farah Alia Syahira, Nurul Nabila Umairah dan Vifarad. Assalamualaikum, saya Nur Akilah dan saya akan bentangkan mengenai pengenalan dan latar belakang. Okey, untuk pengenalan, ketagihan ialah obsesi dengan bahan atau tingkah laku yang dapat mengacuhkan diri. Menurut Kamus Dewan Bahasa, edisi keempat, ketagihan ni dapat dirujuk sebagai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Apa pula maksud internet? Internet ni ialah kata nama khas bagi rangkaian komputer. Internet ni jugalah yang membantu pengguna untuk berkomunikasi, untuk penyebaran dan pencarian informasi. Dan tajuk untuk kumpulan kami ialah ketagihan internet, di mana ketagihan internet ni adalah fenomena di mana seseorang ni tak dapat mengawal dirinya daripada kehendak untuk melayari internet. Untuk latar belakang pula. Internet ni adalah satu kemudahan bagi menjalani kehidupan seharian. Tapi kalau salah guna, akan bawa kemudaratan. Seperti yang kita tahu, internet ni adalah rangkaian maklumat di mana dapat membantu pengguna untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tapi jika kita tidak letakkan had dalam penggunaan ni, dia akan lebih membawa kemudaratan. Dan menurut Tan Sri Anwar Musa, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia, menyatakan bahawa ketagihan internet di Malaysia ni tinggi berbanding kebanyakan negara dan perlu diambil berat oleh semua pihak. Kesan daripada ketagihan ni dia akan bawa kepada kegagalan dalam akademik, perasaan pekerjaan merosot, menghadapi masalah keluarga dan menghadapi masalah berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazira binti Umar. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk pengaruh ketagihan internet terhadap hubungan sosial dan interaksi. Melalui hasil kajian dan pembacaan saya, pengaruh ketagihan internet dapat memberi kesan kepada remaja untuk berasa lebih kesepian dan cenderung untuk menggunakan sosial media untuk mengatasi masalah kekurangan hubungan sosial. Remaja masa kini selalu merasa tak asing atau kurang melibatkan diri dalam hubungan sosial di dalam aktiviti seharian mereka. Oleh itu, mereka menggunakan internet ni untuk penggantian atau keselesaan dalam menggunakan sosial media sebagai medium untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan media sosial ni atau penggunaan internet ni dianggap sebagai alat atau medium yang digunakan oleh remaja untuk mengisi atau mengurangkan kekosongan hubungan sosial mereka. Penggunaan internet ni sememangnya medium yang bagus dan dapat berkomunikasi walaupun dalam jarak yang jauh, berkongsi pengalaman, walaupun mungkin hanya dalam bentuk maya. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa penggunaan media sosial ini tidak selalu mencipta hubungan sosial yang bermakna atau mendalam. Ia boleh menjadi sekadar penggantian sementara untuk kekurangan dalam hubungan sosial itu. Oleh itu, perlu diambil perhatian terhadap keseimbangan antara interaksi dalam talian dan kehidupan sosial di dunia nyata. Untuk memastikan pembangunan dan dalam hubungan sosial yang seimbang dan berkesan untuk remaja.
Poin yang kedua untuk pengaruh ketagihan internet terhadap hubungan sosial interaksi ialah kepupusan adat ziarah menziarahi dalam kalangan masyarakat. Pengaruh ketagihan internet ni boleh memberi impak yang besar terhadap interaksi sosial dalam masyarakat, dan ini mungkin menyumbang kepada kepupusan adat ziarah menziarahi. Ketagihan internet ni juga merujuk kepada di mana seseorang menggunakan internet secara berlebihan dan mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata. So, untuk mengatasi kepupusan adat ziarah menziarahi ini disebabkan oleh ketagihan internet, penting untuk menyedarkan masyarakat tentang nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pendidikan dan kesedaran terhadap kepentingan interaksi sosial yang berteraskan kekeluargaan dan keagamaan dapat membantu memupuk semangat ziarah menziarahi dalam masyarakat yang semakin terjejas dan di dalam fenomena ketagihan internet ini tersebut. So, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Idina binti Ahmad. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang metodologi kajian dan dapatan kajian. Okey, yang pertama, metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu kaedah saintifik yang digunakan untuk melaksanakan kajian dengan terperinci. Metodologi penyelidikan merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong satu kajian seperti merumuskan apa yang dikaji. Metodologi kajian menerangkan cara sesuatu masalah dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi kajian ini adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan terperinci tentang pengaplikasikan kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Dalam kajian ini, kami menggunakan dua kaedah, iaitu yang pertama ialah rujukan perpustakaan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang penting bagi mendapatkan maklumat atau kuasa ilmu bagi tugasan kajian. Pengkaji menggunakan kaedah ini bagi mendapatkan sebanyak mungkin dapatan atau maklumat yang relevan berkaitan dengan tajuk kajian. Proses mendapatkan maklumat tertumpu pada pembacaan dan rujukan daripada buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel tentang ketagihan internet. Semua maklumat yang diperoleh akan digunakan untuk menulis kajian dalam kajian ini. Kaedah yang kedua ialah kaedah internet. Pengkaji menggunakan kaedah internet dalam mendapatkan data dan info tambahan yang boleh digunakan dalam untuk menyiapkan kajiannya. Melalui kaedah ini, pengkaji mencari artikel-artikel berkaitan ketagihan internet dan menjadikannya sebagai bahan rujukan dalam menulis kajian. Seterusnya, maklumat tambahan yang diperoleh adalah sangat membantu dan mengukuhkan lagi data dan dapatan kajian yang diperoleh pengkaji. Memilih maklumat yang diperoleh melalui laman web yang boleh dipercayai ketulinan maklumat serta meletakkan senarai rujukan yang diperoleh bagi mengelakkan berlakunya plagiat. Kemudahan internet yang wujud seiring dengan kemajuan sains dan teknologi ini banyak membantu dan memudahkan pencarian maklumat yang sukar diperoleh melalui bahan bercetak. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian yang terdapat kami dapati. Hasil kajian ini didapati mempunyai dua aspek utama, iaitu faktor-faktor dan kesan yang timbul daripada keadaan ini. Dengan memperinci analisis data, bahagian ini akan menguraikan faktor-faktor dan kesan-kesan ketagihan yang dapat dibahagikan kepada aspek-aspek mental dan fizikal. Faktor-faktornya kejadiannya ketagihan internet ini ialah seperti mana yang kita dapati semakin biasa dalam masyarakat kontemporari dan menimbulkan kebimbangan tentang kesannya terhadap kesihatan diri. Fenomena ini tidak terhad kepada aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga berkait rapat dengan beberapa faktor yang kompleks. Dalam kajian ini, faktor yang mempengaruhi ketagihan internet adalah seperti aksesan yang percuma, pengaruh rakan sebaya, tekanan realiti hidup dan kurang perhatian daripada ibu bapa.
Melalui analisis mendalam tentang faktor-faktor ini, perkara ini boleh diselidiki lebih mendalam kerumitannya dan membentuk strategi holistik untuk menangani cabaran ini dalam era digital yang sentiasa berubah. Faktor pertama yang saya akan bincangkan ialah tekanan kehidupan sebenar, iaitu atau tekanan realiti hidup. Tekanan realiti hidup ini adalah salah satu pencetus kepada ketagihan internet, di mana sesetengah individu akan menggunakan internet sebagai cara untuk melarikan diri dan menghadapi tekanan dalam kehidupan seharian. Apabila menghadapi kesukaran atau tekanan, setengah individu cenderung mencari keselesaan dan melarikan diri melalui aktiviti dalam talian seperti media sosial, permainan dalam talian dan hiburan digital yang lain. Internet juga menyediakan dunia maya yang sering memberikan pengalaman yang menggembirakan dan kepuasan segera serta keselesaan kepada setengah individu. Aktiviti dalam talian ini boleh menjadi cara untuk melupakan sementara masalah dan tekanan kehidupan sebenar mereka. Tambahan pula, media sosial juga boleh menjadi platform untuk individu mendapatkan pengiktirafan, kelulusan dan sokongan daripada orang lain. Keinginan untuk menerima perhatian positif melalui interaksi dalam talian boleh menjadi cara untuk mereka melarikan diri daripada tekanan dan kesulitan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, apabila individu merasakan tekanan dalam kehidupan mereka, mereka mungkin beralih kepada aktiviti internet untuk mengatasi atau melarikan diri daripada tekanan tersebut yang boleh membawa kepada perkembangan ketagihan internet. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga turut memainkan peranan dalam ketagihan internet. Mereka yang seperti remaja cenderung untuk bertemu dan menghabiskan masa mereka dengan rakan sebaya untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan mereka. Namun sesetengah individu mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak berfaedah. Sebagai contoh, mereka menghabiskan masa dengan permainan video yang mempunyai unsur-unsur keganasan dan kemudian mula mengikut perkara negatif yang terdapat dalam permainan itu. Fenomena ini turut dipengaruhi oleh individu yang mempunyai populariti yang sangat tinggi seperti di media sosial, dengan kehadiran mereka yang sangat digilai oleh remaja-remaja zaman sekarang. Kiranya mereka mengikuti selebriti yang mempunyai kerenah yang buruk, maka buruklah kerenah mereka juga. Kerana saya akan serahkan kepada Farah Alia untuk menyambung tentang faktor-faktor ketagihan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Alia Syairah binti Bukhari. Saya akan sambung untuk faktor-faktor ketagihan internet. Yang seterusnya ialah aksesan yang percuma. Kalau kita boleh lihat pada zaman sekarang, teknologi kita semakin lama semakin canggih, dan kita dapat nafikan yang semua orang dapat menggunakan teknologi ini dengan mudah. Lagi untuk tambahan, buat masa sekarang ni, Malaysia juga telah mula untuk menggunakan rangkaian 5G, iaitu dengan kelajuan sebanyak 290 Mbps. Jadinya kat sini menunjukkan bahawa internet makin lama makin lancar, makin laju. Jadi bila dengan kemudahan ini, semua penggunaan yang menggunakan internet menjadi lebih senang. Selain itu, disebabkan oleh kemajuan teknologi ini juga, terdapat banyak permainan video ataupun media sosial yang mudah diakses. Sebagai contoh, jika sesuatu permainan video itu macam perlu berbayar, selalunya pengguna akan mencari juga jalan lain untuk mendapatkan juga permainan video itu. Dan media sosial juga yang sangat senang digunakan. Jadi, pengguna akan berasa seronok untuk menggunakan media sosial. Untuk yang seterusnya ialah kurang perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa selalunya
ibu bapa sekarang makin lama semakin sibuk dengan kerja. Jadi untuk mereka selalunya akan meninggalkan anak mereka sama ada dengan dengan penjagaan orang lain ataupun bersendirian. Mereka selalu juga memberi mereka anak-anak mereka gadget supaya mereka boleh kekal berseronok dan diam. Jadi lama kelamaan apabila perkara ini menjadi suatu tabiat, anak-anak itu akan menjadi sangat ketagih kepada gadget dan terutama sekali internet. Sebagai contoh, kita dapat yang kita selalu dengar dalam sekarang ni istilah iPad kid, iaitu macam anak-anak yang sangat ketagih dengan tablet. Mereka akan menggunakan sepanjang masa mereka dengan bermain tablet, iaitu menonton video di YouTube ataupun bermain permainan video. Jadi hal ini menunjukkan hal ini merupakan sebab kenapa banyak anak-anak ataupun individu yang makin ketagih dengan internet. Jabatan kajian yang seterusnya adalah mengenai kesan-kesan ketagihan internet. Daripada kajian ini dapat disimpulkan bahawa kesan-kesan ketagihan internet ini dibahagikan kepada beberapa aspek. Antaranya ialah aspek mental, fizikal dan sosial. Bagi aspek mental, apabila seseorang individu ketagih dengan internet, mereka akan muncul sesuatu fenomena yang kita panggil fenomena tolerance, iaitu mereka akan berasa mereka perlu kekal online ataupun perlu kekal di alam maya supaya mereka rasa puas, rasa seronok. Kalau tak, mereka akan mula rasa seperti macam bosan atau cepat bosan ataupun rasa tidak tentu arah. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan satu kajian yang telah dibuat di Guangdong, China, yang mendapati bahawa 87 daripada 1041 orang mengalami kemurungan selepas 9 bulan menggunakan internet tanpa kawalan. Hal ini menunjukkan bahawa internet ini membawa padah yang buruk kepada seseorang individu itu. Selain daripada fenomena tolerance, mereka juga akan mengalami sindrom withdrawal, iaitu apabila mereka tak dapat internet, mereka rasa cemas. Seperti mereka tak dapat sesuatu perkara yang baru. Mereka akan rasa gelisah. Contohlah yang kita boleh lihat contohnya macam orang ketagihan internet ni, kalau mereka macam sehari tak dapat pegang mereka punya telefon bimbit ke, telefon mereka sedang di-charge ke, mereka akan rasa macam tak senang duduk. Mereka akan cari juga alternatif lain untuk menggunakan internet. Contohnya mereka akan guna juga laptop ataupun peranti yang lain. Kemudian dari aspek fizikal pula, individu yang terkesan dengan ketagihan internet ini akan mengalami masalah gangguan tidur. Ada juga kajian yang mengatakan bahawa purata perempuan mendapat kurang tidur berbanding lelaki kerana sering melayari internet. Hal ini kerana mereka suka untuk melayari media sosial, macam menonton cerita dalam internet sehingga larut malam. Daripada gangguan tidur ini juga akan menyebabkan satu masalah lain, iaitu masalah kesihatan mata. Mata mereka akan jadi kering, tegang, letih kerana daripada cahaya daripada gadget itu sendiri. Cahaya gadget ni kalau terlalu lama cahaya biru gadget ni kalau makin lama, kita sebagai manusia yang lihat, dia akan menyebabkan mata kita, terutama retina, menjadi mengecut. Jadi ini menyebabkan orang yang ketagih internet ini akan dapat masalah mata lah. Seterusnya mereka juga akan mendapat masalah kesihatan.
Contohnya obesiti, masalah kardiovaskular ataupun masalah postur badan. Kenapa? Sebab selalunya orang yang ketagihan internet ni mereka lebih suka untuk duduk ataupun baring sambil memegang mereka punya gadget berbanding melakukan senaman ataupun bergerak. Jadi lama-lama benda ni akan menyebabkan badan mereka menjadi kurang aktif. Jadi bila kurang aktif maka badan pun makin lama makin cepat sakit. Obesiti ni juga boleh berlaku disebabkan kurang pergerakan tadi tu, ditambah pula dengan kerja yang contoh kita boleh bagi macam orang yang selalu suka main permainan video. Mereka lebih suka untuk duduk berdepan dengan laptop bermain dan makan. Dan tanpa bergerak untuk dalam tempoh masa yang lama. Benda ni akan boleh menyebabkan masalah obesiti, kardiovaskular dan postur badan. Dan akhir sekali ialah kesan dari aspek sosial. Bila orang yang ketagihan internet ni, dia akan alami masalah untuk bersosial lah. Dia akan kurang interaksi sosial secara bersemuka. Kalau secara maya, selalunya mereka akan tiada masalah dengan itu, mereka akan jadi seperti biasa. Tapi bila untuk berjumpa dengan orang lain secara depan, mereka akan menjadi sangat janggal. Ataupun ada dalam sampai satu tahap mereka akan mendapat masalah social anxiety disorder. Iaitu mereka akan rasa cemas untuk jumpa orang, mereka rasa takut berpeluh dan menggigil untuk bila jumpa dengan orang. Jadi apabila benda ni berlaku, dia akan mencejaskanlah lagi-lagi yang tengah bekerja ataupun bersekolah. Mereka tak boleh nak berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, boleh kita dapat simpulkan juga benda ni akan menjejaskan prestasi akademik. Sebab ada suatu kajian dibuat di Arab yang menunjukkan dia membahagikan dua kelompok pelajar. Satu kelompok mereka bagi internet dengan bebas, satu lagi kurang. Dan didapati dalam kajian itu, kelompok pelajar yang kurang menggunakan internet dapat mencapai prestasi yang lebih memuaskan berbanding yang selalu menggunakan internet. Hal ini kerana mereka lebih fokus untuk belajar tanpa sebar gangguan. Selalunya individu yang menggunakan internet, mereka tidak dapat untuk fokus dalam jangka masa yang lama disebabkan internet itu sendiri. Sebab internet ni dia menjadi sangat macam dia menjadi sangat, bila kita dah mula, kita dah tak boleh, susah untuk kita berhenti. Jadi benda ni mengganggu kita punya tahap fokus kita. Hal ini juga macam penyebab kenapa orang yang selalu ketagihan internet ni sukar untuk dalam berjaya dalam akademik mereka. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila Muhairah binti Abdul Malik Faisal. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh ketagihan internet terhadap hubungan sosial dan interaksi. Berdasarkan pembacaan dan penilaian yang saya kaji, punca pengaruh ketagihan internet ini berlaku kerana adanya kemudahan untuk mengakses media sosial di mana sahaja mereka berada melalui gadget serta rangkaian internet. Seperti mana yang kita lihat, kanak-kanak pada zaman kini seawal usia kecil, mereka telah didedahkan dengan penggunaan telefon pintar. Perkara ini bukan lagi dikira asing dalam norma kehidupan masyarakat di Malaysia. Pendedahan gadget pada usia awal ini menyebabkan kebergantungan mereka terhadap telefon pintar ini meningkat secara mendadak. Dan secara tidak langsung dengan adanya telefon pintar dan juga internet, mereka bebas untuk melayari internet dan memasuki mana-mana portal atau platform sosial media yang tersedia tanpa ada sebarang sekatan. Para pengguna media sosial juga pada masa kini bukan sahaja hanya dikuasai oleh remaja,
bahkan juga kanak-kanak dan golongan yang berusia. Lebih mudah dikatakan, penggunaan media sosial ini bebas dan tiada had atau sekatan umur untuk penggunanya. Jadi, secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi yang menyebabkan masalah kedua iaitu kurang kemahiran berkomunikasi dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Perkara ini sudah pastinya lagi tidak janggal dan sering kali berlaku dalam kehidupan seharian kita. Tak perlu ambil contoh yang jauh, dalam kumpulan yang kecil juga kita dapat lihat perkara ini sering berlaku. Sebagai contoh, ketika ada aktiviti gotong royong di sekolah ataupun di fakulti, akan ada sekelintir pelajar yang akan duduk dan memilih untuk bermain dengan telefon pintar daripada bergaul dan beramal mesra dengan orang sekeliling mereka. Selain itu, golongan-golongan generasi Z ini lebih cenderung dan memilih untuk terperap di dalam bilik mereka berbanding dengan keluar dan bergaul dengan masyarakat dekat luar. Situasi ini dapat kita lihat lebih-lebih lagi ketika waktu perayaan, di mana ketika semua orang sedang sibuk beramal mesra dengan sepupu dan saudara yang lama tidak berjumpa, mereka golongan-golongan ini lebih pilih untuk duduk di dalam bilik bersama telefon pintar dan tidak keluar hanya untuk melayari media sosial mereka. Jadi ini adalah dua faktor yang saya dapat kaji. Untuk isi yang ketiga, saya akan berikan kepada pembentang seterusnya iaitu Nur Fazira. Selamat sejahtera, saya para anak perempuan makmur dan saya akan membentangkan usaha-usaha dalam mengalami isu ketagihan internet. Sepanjang kajian yang telah kami lakukan, kami telah memberi fokus kepada 3 pihak iaitu individu, ibu bapa dan juga pihak sekolah. Pihak pertama ialah individu sendiri. Individu menjadi pihak yang sangat penting dalam menangani masalah ketagihan internet kerana penggunaan internet yang betul atau salah sebenarnya bergantung kepada pengguna sendiri. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh individu untuk mengatasi masalah ini. Langkah pertama yang boleh diambil oleh individu ialah individu haruslah menjaga batas penggunaan internet. Pengguna sepatutnya sudah tahu bahawa mereka tidak boleh melayari laman-laman web yang negatif kerana ia boleh membawa keburukan kepada diri sendiri. Seterusnya, individu haruslah menetapkan tujuan yang betul dan berfaedah dalam melayari internet. Individu boleh menggunakan internet untuk mencari maklumat atau mempelajari skill baharu. Di samping itu, individu juga harus bijak mengisi masa lapang. Kebanyakan mereka yang mengalami ketagihan internet adalah berpunca daripada mereka mempunyai terlalu banyak masa lapang dan mereka menghabiskan masa mereka di platform-platform seperti Instagram, TikTok dan juga YouTube. Individu boleh menetapkan beberapa jam untuk menggunakan internet dan seterusnya menggunakan masa lapang yang lain untuk aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku ataupun mencari hobi yang baru. Pihak yang kedua ialah pihak ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam memastikan anak-anak mereka tidak mengalami ketagihan internet. Langkah pertama yang boleh diambil oleh ibu bapa ialah dengan mendidik anak-anak mereka nilai-nilai etika. Ibu bapa seharusnya mengajar anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan dunia realiti berbanding dengan dunia atas talian. Hal ini demikian akan membantu anak-anak untuk menjadi lebih sosial dan lebih mudah untuk mencari rakan-rakan. Dengan didikan yang betul oleh ibu bapa dalam membentuk skill sosial dan komunikasi dalam anak-anak, mereka dapat mengelakkan anak-anak mereka daripada terlalu bergantung kepada penggunaan internet. Pihak ketiga ialah pihak sekolah. Kami berpendapat bahawa pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam mengatasi ketagihan internet kerana seorang individu
menghabiskan minimum 12 tahun berada di sekolah sahaja. Oleh itu, pihak sekolah boleh membantu dalam mengatasi ketagihan internet dengan mengintegrasikan pelajaran tentang penggunaan internet yang betul. Antara subjek yang boleh diperkukuhkan di sekolah ialah subjek ICT. Melalui subjek ini, pelajar dapat mempelajari cara penggunaan internet yang betul. Seterusnya, pihak sekolah haruslah meningkatkan kesedaran tentang isu ketagihan internet kepada para pelajar. Kesedaran ini boleh dipupuk dengan mengadakan program-program ceramah dan juga bengkel penggunaan internet. Akhir sekali, pihak sekolah perlu memupuk nilai-nilai murni dalam diri para pelajar. Nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam diri pelajar dengan memperbanyakkan lagi penggunaan nilai murni dalam subjek-subjek lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan civic dan pendidikan moral. Ini hanyalah segelintir sahaja daripada usaha-usaha untuk menangani isu ketagihan internet. Dan kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama mengambil peranan masing-masing untuk mengatasi isu ini. Ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.